depan tu kan. Mampu sudah ingat tu kan. Mampu ingat bukan dia lah. Bukan. Satu. Tu? Dapat tu. Ha? Bibinya tu. Tak tahu tak baca. Tak ada satu tak dapat. Ramai yang dapat Tapi yang dapat itu pun teruk lah. Dia kecoh. Dia jawab. Okey lah, dapat elok ah. Dapat elok okey. Dia macam ni. Dia atas ni. Dia berhijau je tu. Betul? Lepas tu dia kerja-kerja ni. Dia bahagi pada lesen tu. Mana tak macam mana pada duduk dengan JTZ. 4 orang duduk dengan JTZ. 8 orang ni duduk kat RTS. Faham tak? Itu dia abang. JTZ dapat. RTS tak tahu dapat ke tak. Yang lulus tu kan. Oh, maksud dia dua. RTS tu tak angkat pun. 2-3 syarikat kan. Tak lah kan. Dekat bawah. Ha? Bawah dekat. Live lah. Lain lah. Tak ada. Ni pada nak tengok. Tak boleh baca. Tak nampak. Satu lah. Ya kan. Tutup ni Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, tutup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-Mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini malam yang ke-11 Ramadan, dapat sekali lagi kita beronline dalam tazkirah Ramadan yang dianjurkan oleh Surau Taman Mesra. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan cuba berbicara berkaitan dengan kanun Al-Quran tentang hidayah. Saya nak sebut dulu awalnya, kanun Al-Quran ini, kanun itu boleh diterjemahkan sebagai undang-undang. Tapi dalam konteks ayat yang kita sebut ini, dia sebut sebagai ketetapan Al-Quranul Karim. Ketetapan Al-Quranul Karim, ketetapan Allah ataupun sunnatullah dalam satu-satu perkara. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nur, sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, tidak ada tukar ganti bagi sunnatullah. Jadi sunnatullah ini adalah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tetap bagi satu-satu perkara dan dia terletak ataupun Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quranul Karim, dia tidak boleh berubah. Itulah caranya. Sunnatullah ini kita boleh sebut sebagai hukum sebab dan musabab, kita boleh sebut sebagai adat Allah Subhanahu wa taala ataupun kebiasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala lakukan terhadap insan dan lain sebagainya. Jadi dalam Al-Quranul Karim
banyak ayat-ayat yang disebut sebagai ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang ketetapannya. Nak jadi macam ni, dia kena buat macam ni. Iaitu dipanggil sunnatullah ataupun dia panggil dengan qawanin Al-Quranul Karim. Saya Alhamdulillah sepanjang Ramadan ini sudah ada 6 siri kita berbicara berkaitan dengan sunnatullah. Sunnatullah tentang perubahan, sunnatullah tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, Al-Kaun, At-Takwiniyah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam channel YouTube saya, Ridwan Abu Bakar, RIDZWAN Abu Bakar. Tuan-tuan, malam ni kita pilih untuk berbicara berkaitan dengan hidayah. Macam mana ketetapan Allah, macam mana sunnatullah, macam mana qanun Al-Quran berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai hidayah. Pertama, hidayah Allah Ta'ala singgung dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim tak kurang dari 300 kali. Allah Ta'ala sebut tentang hidayah 300 kali dalam Al-Quranul Karim. Banyak Allah Ta'ala sebut tentang sama ada dalam perkataan hidayah ataupun dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk kata pembuat dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebanyak 300 kali. Manakala perkataan yang lawan kepada hidayah itu adalah sesat ataupun disebut sebagai dalal. Adapun dalal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim sebanyak, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim sebanyak 200 kali. Hampir 207 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang perkataan ad-dalal di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada perkataan al-hidayah yang disebut dalam Al-Quranul Karim itu sebanyak 300 kali. Manakala perkataan ad-dalal ini maksudnya sesat, lawan kepada Al-Quranul Karim, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebanyak 200 kali ataupun secara tepatnya 207 kali. Yang keduanya, apa makna hidayah? Hidayah berakar kata daripada hada. Daripada perkataan hada inilah terbitnya perkataan hidayah, dan daripada perkataan hada ini jugalah terbitnya perkataan hadiah. Hadiah maksudnya pemberian. Hidayah maksudnya adalah petunjuk yang disekalikan dengan al-lutf. Al-lutf maksudnya kasih sayang, lemah lembut. Petunjuk yang diberikan secara lemah lembut itu disebut sebagai hidayah. Itu dua takrif hidayah. Kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim dalam 300 kali itu perkataan hidayah, maka dia akan membawa kepada 4 makna. Yang pertama, hidayah dalam Al-Quranul Karim dia merujuk kepada hidayah kepada seluruh makhluk. Petunjuk dengan penuh kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Burung, dia tahu tempat mana dia perlu balik. Itu adalah hidayah. Itu adalah petunjuk yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk yang bernama burung. Anak yang baru lahir, dia akan mencari susu ibunya. Tidak ada siapa pun yang mengajar, tetapi yang mengajarnya itu adalah hidayah. Anak kucing, dia tahu nak pergi cari ibunya. Itu kerana hidayah. Hidayah bahagian yang pertama, kalau disebut dalam Al-Quran perkataan hidayah, itu merujuk kepada semua jenis hidayah ataupun petunjuk yang diberikan kepada seluruh makhluk. Satu. Dua, hidayah Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah kepada manusia sehingga manusia boleh tahu ini betul, ini salah, secara apa yang dipanggil dengan gharizah. Secara fitrah dia tahu ini betul, ini salah, ini baik, ini tidak baik, mencuri itu tak betul, rasuah itu tak betul dan sebagainya. Itu diketahui secara hidayah. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Nurul Ihsan, dia sebut wijdanut tabi'i, yakni hidayah yang Allah Ta'ala beri secara tabi'inya kepada manusia khususnya. Tadi ini kepada seluruh makhluk, kepada burung, kepada binatang, kepada kambing dan sebagainya.
Adapun hidayah yang kedua ini adalah hidayah Allah kepada manusia. Allah berikan hidayah kepada manusia sehingga manusia secara tabiinya dia akan tahu ini baik, ini buruk, ini tidak boleh buat, ini yang boleh buat, ini yang boleh ikut dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai hidayah Allah kepada manusia. 3, itulah yang dipanggil dengan hidayatut taufiq. Hidayah at-taufiq. Hidayatut taufiq adalah setelah Allah Ta'ala berikan hidayah secara fitrahnya, kita tahu ini buruk dan ini benar, ini baik, kita tahu ini salah dan ini benar, kita tahu secara umumnya yang secara fitrah, kemudian kita akan ditaufiqkan, dibawa kepada agama ini. Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita sehingga kita menerima agama. Itu dipanggil dengan hidayatut taufiq. Tadi ni hidayah secara tabi'i, wijdanut tabi'i. Itu semua manusia dapat. Semua manusia dapat. Sebab tu kita tanya kepada siapapun, semua orang akan sebut kata nama perkara-perkara yang tak baik itu, semuanya manusia secara tabi'inya akan mengaku kata perkara itu adalah perkara yang tidak baik. Adapun hidayah Islam ataupun dipanggil dengan hidayatut taufiq, itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tertentu sahaja. Sebab itu nanti kita akan tengok apa dia ketetapan Allah berkaitan dengan hidayah. Itu kita akan tengok nanti tentang ketetapan-ketetapan ataupun dipanggil dengan qanun Al-Quranul Karim berkaitan dengan hidayah ataupun dipanggil sunnatul ilahiyah fil hidayah. Sunnatullah dalam persoalan hidayah. Itu kita akan tengok nanti. Jadi yang ketiga ni dipanggil dengan hidayatut taufiq. Dan hidayah ini tuan-tuan, satu perkara yang cukup ajaib. Dia cukup ajaib. Saya pernah menulis sebuah buku yang berjudul Ajaibnya Hidayah. Dalam buku tersebut saya nukilkan apa yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi, hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara dia, seorang ulama yang dilahirkan di Mesir, belajar di Mesir dan sebagainya, tapi akhirnya dia berada sekarang ini di Qatar sebagai warga negara Qatar. Ketua kepada Kesatuan Ulama Islam Sedunia sebelum ini. Yang pertama, ketua pengasas, dan juga sekarang ini diganti oleh Syekh Raisuni. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut tentang keajaiban hidayah. Hidayah dia tidak ada dia tidak mengenali batas geografi. Dia tidak mengenali warna kulit. Dia tidak mengenali keturunan. Hidayah adalah milik penuh Allah. Itu keajaibannya. Yang kita tengok kalau kita perhati, bapa saudara Nabi, betul-betul bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Lahab. Dia tidak menerima hidayah. Dia kenal Nabi, dia duduk dengan Nabi, dialah yang mengorbankan, dialah yang melakukan, kalau kita boleh sebut, aqiqah atas kelahiran Nabi. Dialah yang pernah mengkahwinkan anaknya dengan anak Nabi kerana nak rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal benar-benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Tapi Allah mencelakakan Abu Lahab kerana dia menolak hidayah. Allah Ta'ala sebut tabbat yada abi lahabi wa tab. Ajaibnya hidayah, tiba-tiba orang yang duduk jauh daripada Jaziratul Arab asalnya, walaupun dia dilahirkan di Jaziratul Arab, tapi asal keturunannya bukan daripada Jaziratul Arab, bukan daripada Makkah Al-Mukarramah. Dia daripada keturunan hamba, tak ada hubungan keluarga dengan Nabi asalnya. Tapi akhirnya orang ini menerima hidayah. Itulah yang namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan menariknya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam fakta Al-Quranul Karim, ramai-ramai para sahabat Nabi yang baik. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidillah. Nama ramai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Ta'ala takdirkan nama yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim benar-benar dengan nama betulnya adalah Zaid bin Harithah. Allah Ta'ala sebut falamma qada Zaidun minha watara dalam surah Al-Ahzab. Demikian juga orang yang jahat, tuan-tuan, orang yang lawan dengan Nabi,
ada Al-Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal, Amr bin Hisham, ada ramai orang yang lawan dengan Nabi. Allah Ta'ala takdirkan satu nama sahaja yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, nama orang jahat, iaitulah bapa saudara Nabi, tabbat yada abi lahab wa tab. Apa maknanya? Antara benda yang kita boleh ambil hikmah daripada ayat ini, menandakan bahawa demikian ajaibnya hidayah. Hidayah boleh menyapa orang yang mari daripada jauh, Salmanul Farisi, tetapi hidayah tidak singgah di hati Abu Jahal dan Abu Lahab yang faham bahasa Arab, orang Mekah, kenal Nabi, duduk di sekitar Nabi, tetapi dia tidak dapat jiwa dan jantung hatinya tidak disapa oleh hidayah. Demikian yang disebut tentang keajaiban hidayah. Pembahagian hidayah yang ketiga, kalau kita jumpa perkataan hidayah yang 300 dalam Al-Quranul Karim, boleh jadi dia membawa makna hidayatut taufiq, hidayah at-taufiq. Dan yang keempatnya, hidayah di syurga kelak, petunjuk dengan penuh kasih sayang. Allah akan mengajak kita melalui para malaikatnya untuk masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Hidayah kerana kita kali pertama pergi ke akhirat, kita tidak ada pengalaman macam mana kehidupan di akhirat. Lalu ketika itu Allah Azza wa Jalla akan menghantar para malaikat untuk membawa kita sebagai hadi, sebagai pembawa hidayah, pembawa petunjuk, menuntun kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan dan dianugerahkan syurga. Itu yang kedua atau yang ketiga. Hidayah dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati hidayah itu ada 4 makna ini. Sama ada hidayah Allah kepada seluruh alam, seluruh makhluk. 2, hidayah Allah kepada manusia. 3, hidayatut taufiq. Dan 4, hidayah kepada orang yang beriman untuk masuk ke dalam syurga Allah di akhirat kelak. Yang keempat, tuan-tuan, yang pastinya setiap perkara itu ada sunnatullah, termasuklah dalam persoalan hidayah. Apa dia sunnatullah? Sunnatullah ataupun qanun Al-Quran yang kita sebut dalam muqaddimah tadi ni, dia Allah Ta'ala telah letakkan dalam Al-Quranul Karim, dan dia adalah tetap. Dia adalah tetap. Dia tidak boleh berubah, dan dia tidak ada tukar ganti. Itu yang disebut dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab dan surah An-Nur, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada tukar ganti bagi sunnatullah. Sunnatullah hukum tetap. Termasuklah sunnatullah dalam hidayah. Ada 4 hukum tetap, peraturan tetap, ketetapan Allah berkaitan dengan hidayah. Yang pertama, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan hidayah sebagaimana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya, katakanlah, sesungguhnya hidayah Allah itu adalah hidayah. Tidak ada hidayah selain daripada hidayah Allah. Itu ketetapannya. Hidayah Allah, dia akan menuntun kita kepada kebenaran dengan penuh kasih sayang. Dalam apa persoalan hidup sekalipun, akhirnya kita akan mengaku inna hudallahi huwal huda. Hidayah Allah itu adalah hidayah. Hidayah ini tidak ada hidayah yang lain, tidak ada petunjuk yang lain melainkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebut sebagai contoh, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Sampai satu keadaan manusia terpaksa tunduk bahawa sistem keuangan yang terbaik adalah sistem yang sifar riba, sistem yang sifar faedah, yang dinamakan faedah. Akhirnya orang kena mengaku, kerana itulah hidayah Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Al-Quran menceritakan berkaitan dengan makanatul mar'ah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan hadis Nabi menceritakan berkaitan dengan kedudukan para wanita yang perlu untuk diagungkan. Akhirnya manusia yang memperjuangkan tentang kedudukan wanita akan mengakui bahawasanya sistem yang terbaik adalah apa yang telah ditentukan oleh Al-Quranul Karim, oleh Allah
sebagai Tuan punya hidayah, Tuan punya alam, dan Tuan punya agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu dalam Al-Baqarah, satu dalam Ali Imran, kata Allah, qul inna hudallahi huwal huda, qul innal huda hudallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah itu adalah hidayah. Tidak ada petunjuk, famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi selepas kebenaran itu melainkan kesesatan. Dalam apa sekalipun kehidupan kita, lain daripada hidayah, itu adalah sesat. Dalam Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, qul inna hudallah, qul innal huda hudallah. Katakanlah, hanya saja satu-satunya petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sunnatullah dalam masalah hidayah ini, sunnatullah Allah Ta'ala sebut, kata hidayah Allah adalah hidayah. Satu-satunya hidayah, satu-satunya petunjuk bagi kita para pembaca Al-Quran, bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengakui kewujudan Allah dan mengakui tentang kebenaran agama ini, tidak ada hidayah lain melainkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketetapan yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala cabar tentang hidayah ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sekiranya kamu ada keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, datangkan satu surah yang seumpama Al-Quranul Karim. Dan sepanjang zaman, tahaddi ataupun cabaran ini masih valid sampai hari ini. Kalau ada siapa-siapa yang ragu dengan hidayah Al-Quran, datangkan satu surah yang boleh menandingi surah Al-Quranul Karim. Sama ada dari segi maklumatnya, dari segi keindahan bahasanya, dari segi pemberitahuan dan sebagainya. Tidak ada siapa yang boleh melawan. Sampai saat ini tak ada siapa pun boleh bawa mai satu surah yang sesama dengan Al-Quranul Karim, melainkan siapa yang bawa mai, orang akan dapat tentang kepalsuannya, sama ada dari segi susun katanya, dari segi nahwu dan balaghahnya, ataupun dari segi maklumat dan sebagainya. Hadirin tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah Ta'ala sebut ini ketetapan sunnah ilahiyah, sunnatullah fil hidayah. Ketetapan Allah dalam masalah hidayah, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya hanya saja satu-satunya hidayah itu adalah hidayah Allah. Yang dikatakan petunjuk itu adalah petunjuk Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Itu ketetapan yang pertama. Ketetapan yang kedua, kalau kita teliti, kita baca Al-Quran, kita duduk tengah tadarus Al-Quran di rumah, mungkin bersama dengan anggota keluarga kita, kita tilawah, kita baca Al-Quran sendiri, kita baca, kita tengok, kita teliti, tuan-tuan, kita akan dapati satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencari jalan hidayah, dia akan mendapat hidayah. Hidayah ini dia perlu dicari. Siapa yang mencari hidayah, dia akan dapat. Adapun siapa yang mencari kesesatan, dia akan dapat kesesatan. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala tentukan dua benda. Satu benda Allah Ta'ala bagi secara ijbari. Itu kita tidak boleh ikhtiar. Dia memang Allah Ta'ala paksakan ke atas kita. Bangsa, kita lahir sebagai Melayu, ataupun kita lahir, ada yang lahir sebagai Cina, ada yang lahir sebagai India, ada yang lahir sebagai Arab, ada yang siapapun kita, itu satu perkara yang takdir. Takdir ini ijbar. Allah Ta'ala paksakan ke atas kita. Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala tentukan. Kita lahir sebagai lelaki, ada yang lahir sebagai wanita. Kita lahir 1976, ada yang lahir 69. Itu satu perkara yang tidak dirundingkan oleh Allah dengan sesiapa pun. Allah Ta'ala tak berunding dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan tok cik kita, dengan tok pengeluar kampung kita. Allah Ta'ala tak langsung berunding dengan siapa pun. Ini adalah ijbari, satu ketetapan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa berunding dengan sesiapa pun.
Itu dipanggil ijbari. Allah Ta'ala yang tentukan. Kamu jadi Melayu, kamu lahir 46 tahun yang lalu, kamu ijbari. Dan ini kita tidak perlu berbalah tentang ijbari. Tentang perkara takdir ni kita tak perlu berbalah. Tak perlu berbalah. Wa qatta'na bainahum umama. Wa qatta'na minhum umama. Minhumus salihun wa minhum duna zalik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. Dan kami pecah bahagikan mereka itu, manusia itu, kepada beberapa umat, beberapa kaum. Di kalangan kaum tu ada yang menjadi salih, di kalangan kaum tu ada yang menjadi minhum duna zalik, yang tak jadi baik, tak jadi salih. Salih artinya baik. Ini adalah persoalan apa? Dia persoalan takdir. Dan kita tidak boleh menyalahkan takdir. Tak boleh menyalahkan takdir. Kita kata sebagai contoh, dari segi akhlaknya berbohong. Dari segi akhlaknya apakah? Akhlak-akhlak yang huduh ini, dia tidak identik dengan mana-mana kaum. Tak ada. Oh, asal dia jadi Arab, maka dia jahiliyah, dia penipu. Ataupun bila dia jadi India, dia jadi tak. Ini adalah masalah masalah ijbar. Ijbar ni Allah Ta'ala tentukan ke atas kita dan kita tidak ada ruang. Dan masalah akhlak ini dia tidak ada kaitan dengan mana-mana bangsa. Ada orang Arab baik, sebaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab lo'lak, selo'lak Abu Jahal. Ada orang Arab yang ganas, seganas Abu Lahab. Ada orang Arab yang alim. Ada orang Arab yang adil, seadil Umar bin Abdul Aziz, seadil Umar bin Al-Khattab dan lain sebagainya. Dan ada orang Arab yang cukup ganas, seganas Saddam Hussein dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, demikian ganas, baik, buruk dan sebagainya, ini tidak identik dengan mana-mana kaum. Kerana kaum ini satu benda yang takdir. Dan kaedah Al-Quran menyatakan, surah Al-A'raf, minhumus salihun wa minhum duna zalik. Di kalangan manusia ini ada yang jadi orang baik, dan di kalangan manusia ini ada jadi orang yang tak baik. Siapa manusia tu? Umama, pelbagai umat, sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim. Adapun hidayah, ni tajuk kita. Adapun hidayah, hidayah itu dia ikhtiari. Dia perlu kita ikhtiar. Kita perlu pergi cari. Inilah sunnatullah dalam masalah hidayah. Hidayah ni perlu dicari. Kita mencari sendiri, ataupun orang mai bawa hidayah kepada kita, orang cerita hidayah, lalu kita berfikir dan sebagainya, kita mencari dengan pelbagai cara, kita akan dapat hidayah. Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada kami, mencari tentang kebenaran, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan memberikan kepada mereka hidayah kami. Lanahdiyannahum, kami akan berikan kepada mereka petunjuk akan jalan-jalan kami. Siapa? Wallazina jahadu, orang yang sungguh-sungguh mencari kami. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa in tuti'uhu tahtadu. Sekiranya kamu taat kepada dia itu adalah Al-Quran, dan dia itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat kepada dia, yakni taat kepada Nabi dan taat kepada Al-Quran, tahtadu, kamu akan dapat hidayah. Hidayah ni dia dengan mencari dengan pelbagai cara. Mungkin dengan mengkajinya, mungkin dengan pergi mengajinya, mungkin dengan membacanya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Sekiranya kamu taat akan Al-Quran ini dan ajaran Nabi, tahtadu, kamu akan mendapat hidayah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berjihad pada jalan kami, bersungguh-sungguh pada jalan kami untuk mencari hidayah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan petunjuk kami, kata Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Dan Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan sesat tadi ni dan berkaitan dengan hidayah ni. Allah Ta'ala kata, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Pasal apa? Kerana dia tak cari. Dia tidak berjalan di atas jalan hidayah. Kalau orang tu berjalan di atas jalan hidayah, dia akan dapat hidayah.
orang yang berulang alik ke masjid, orang yang mencari ilmu melalui pembacaan, orang yang mencari ilmu dan sebagainya, dia akan dapat hidayah. Tapi Allah Ta'ala kata, innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi hidayah? Kerana sebenar dan hakikatnya dia lari daripada hidayah. Orang yang zalim ini lari daripada hidayah. Innallaha la yahdil qawmaz fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Innallaha la yahdi kaidal khainin. Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada para pengkhianat dan orang-orang yang melakukan kaid, melakukan pelbagai tipu helah untuk khianat. Banyak ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang kalau kita datangkan, dia menunjukkan kepada kita ketetapan Al-Quranul Karim. Siapa yang mencari hidayah, yang berjalan di atas jalan hidayah, dia akan dapat hidayah. Siapa yang tidak berjalan di atas jalan hidayah, dia tak akan dapat hidayah. Dia tak akan dapat hidayah. Walaupun hidayah tu mari kepada dia. Dia tahu, dia kenal Al-Quran, dia duduk dalam bulan Ramadan, tapi dia tak akan dapat hidayah kalau dia tidak berjalan, mencari dan berada di atas jalan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat kepadanya, yakni kepada Nabi dan kepada Al-Quranul Karim, tahtadu, kamu akan mendapat hidayah. Itu yang kedua. Kaedah ada di sunnah Allah, sunnatullah dalam masalah hidayah. Ulang balik, yang pertama tadi ni, hidayah satu-satunya adalah hidayatullah, hidayah daripada Allah. Dua, siapa yang mencari dan berjalan di atas jalan hidayah, dia akan mendapat hidayah. Yang ketiga, kalau kita teliti dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati kanun, ketetapan Al-Quran. Allah Ta'ala tak suka untuk memaksakan hidayah ke atas manusia, ke atas makhluknya. Makna hidayah di sini adalah hidayatut taufiq. Sebab tu saya sebut awal tadi, hidayah ni perkara ikhtiari, dia bukan perkara ijbari. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, walau sya'a rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah Ta'ala kata, kalau Tuhanmu mau, la'amana man fil ardi jami'a, nescaya beriman seluruh yang berada di muka bumi ini. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah kepada siapapun yang berada di atas muka bumi ini, semua dapat hidayah. Allah boleh. Tapi Allah Ta'ala juga menyebut la ikraha fid din. Tidak ada ikrah dalam agama, tidak ada paksaan dalam agama. Allah Ta'ala tak suka untuk memaksa dalam masalah hidayah ni. Al-Quran sebut lagi banyak, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu nak memaksa manusia sehingga mereka itu menjadi orang yang beriman? Allah Ta'ala tak suka macam tu. Kaedahnya pun macam tu. Kaedahnya pun hidayah ini dia tidak boleh dipaksa. Hidayah dia tak boleh dipaksa. Alhamdulillah, kita ikhtiar mencari hidayah. Orang sampaikan hidayah kepada kita. Orang baca ayat suci Al-Quranul Karim kepada kita. Pelbagai wasilah kita jalan untuk mencari hidayah, kita dapat hidayah. Alhamdulillah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Afa anta tukrihun nasi hatta takunu mu'minin. Apakah kamu nak paksa manusia lain sehingga mereka menjadi orang yang beriman? Tak boleh paksa. Tapi kerja kita apa? Kerja kita ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Kita disuruh untuk ajak manusia kepada jalan Tuhan, tapi kita dilarang untuk memaksa manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menerima hidayah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu nak paksa manusia sehingga manusia menjadi orang yang beriman? Tak boleh. Itu bukan kerja kamu. Dan Allah Ta'ala pun tak suka. Sehingga Allah Ta'ala kata, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama, dalam urusan agama. Tak ada paksaan. Kalau siapa yang nak beriman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dalam surah Al-Kahf, Allah Ta'ala kata, siapa yang nak beriman, silakan. Siapa yang nak kafir, silakan. Tetapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimin. Kami persiapkan untuk orang yang zalim naran, neraka Jahannam. Kami sediakan kepada mereka neraka. Allah Ta'ala akan hisab mereka. Setelah dibentangkan kepada mereka hidayah, dihantar Rasul,
diturunkan Al-Quran, orang sampaikan dan sebagainya, mereka tak terima hidayah. Allah Ta'ala kata, aku tak paksa. Kerana kaedah, satu orang yang beragama kerana paksa, tak sah. Dan dia pun tak akan dapat ketenangan dalam beragama. Dia tak akan dapat hasil dalam beragama. Kenapa? Kerana dia dipaksa untuk beragama. Dia dipaksa untuk beragama. Al-Quran kata, faman sya'a falyu'min. Aku sediakan kepada kamu hidayah. Siapa yang berasa nak beriman, silakan. Wa man sya'a falyakfur. Siapa yang berasa nak kufur, silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lizalimina naran. Setelah aku bentangkan hidayah, kamu zalim diri kamu sendiri, kamu tolak hidayah, aku sediakan bagi kamu neraka Jahannam, nara yang akan meliputi orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tuan-tuan, para penonton yang saya hormati sekalian. Jadi itu kaedah ataupun sunnatullah dalam masalah hidayah yang ketiga. Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak suka bahawa memaksa manusia untuk menerima hidayah. Allah Ta'ala tak suka. Lalu hidayah ini adalah persoalan ikhtiari. Persoalan apa? Persoalan kita memilih untuk menerima hidayah. Memilih untuk mencari hidayah. Memilih untuk hidup di atas jalan hidayah. Yang kita rajin dengar dalam khutbah. Dalam khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu adalah muqaddimah khutbah tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Kita memuji Allah, kita memohon hidayah daripada Allah, kita memohon bantuan daripada Allah. Hujung kita sebut apa? May yahdihillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah kepadanya, dengan dia mencari hidayah, maka dia orang yang mendapat hidayah. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka dia tidak akan jumpa jalan yang akan menjadi petunjuk kepada dia dalam hidup ini. Jadi tuan-tuan, kita dah sebut tadi ni tentang keajaiban hidayah. Betapa hidayah itu dia tak kenal warna kulit, dia tak kenal keturunan, dia tak kenal batas geografi, tapi hidayah itu benar-benar diberikan secara ikhtiar siapa yang mencari hidayah. Allah Ta'ala tidak akan paksa hidayah ke atas sesiapa sekalipun. Allah Ta'ala sebut, kalau dia mau, semua orang boleh beriman, semua orang boleh menerima hidayah. Tapi kata Allah Ta'ala berikan hidayah kepada siapa yang mencari hidayah. Siapa yang wallazina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, lanahdiyannahum sulana, kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Okey, yang keempat, sunnatullah fil hidayah. Sunnatullah dalam persoalan hidayah yang keempat ini, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa 'alayha. Allah Ta'ala sebut, siapa yang mendapat hidayah, keuntungannya adalah untuk dirinya. Ini adalah kanun Al-Quran. Siapa yang mendapat hidayah, Allah Ta'ala tak tambah apa pun. Taman Mesra, kalau kita semua pakat beriman, tak ada seorang pun kafir, tak ada seorang pun yang ingkar, tak ada seorang pun yang fasik, Allah Ta'ala tak tambah apa pun. Dan kalaulah seluruh penduduk bumi semua kufur kepada Allah, lawan dengan Allah, tak terima Allah, melakukan maksiat kepada Allah, Allah Ta'ala tak kurang apa pun. Allah Ta'ala kata, man ihtada fali nafsi. Siapa yang mendapat hidayah, setelah dia mencari hidayah, dia hidup di atas jalan hidayah, fali nafsi, maka dia akan dapat untuk dirinya. Keuntungan itu, bahagian nasibnya itu, nasib yang bahagia itu adalah untuk dirinya. Wa man dhalla fa 'alayha. Siapa yang sesat, maka fa 'alayha, maka kesan kesesatannya itu akan terkena ke atasnya. Itu yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Ini yang dipanggil dengan sunnatullah fil hidayah. Ketetapan Allah dalam persoalan hidayah ni. Allah Ta'ala tetap lagu tu. Siapa yang mendapat hidayah, maka untuk diri dia. Siapa yang sesat kerana dia tidak mencari hidayah ataupun dia tolak hidayah, fa'alaiha, kesan itu akan kena ke atas dirinya. Tuan-tuan, kita tutup kaedah yang keempat ini dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam dua surah. Satu dalam surah Al-Baqarah, awal-awal
Ayat, saya ingat ayat, tapi saya tak sebut ayat. Kerja rumah tuan-tuan, sementara kita duduk dalam PKP ni, walaupun dah buka sikit bersyarat ni, sambil-sambil bulan Ramadan pula kita rujuk Al-Quranul Karim. Ini muka awal-awal dalam ayat tak sampai ayat 50 dah ada Allah Ta'ala sebut, famanittaba'a hudaya fala khawfun faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala bagi tahu kesan orang yang menerima hidayah, orang yang bawa hidayah, orang yang menanggung hidayah, orang yang bersama-sama dengan hidayah. Allah Ta'ala kata, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikut hidayah aku, petunjuk aku, jalan kebenaran yang aku tunjuk dengan penuh kasih sayang, fala khawfun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak akan bersedih. Satu lagi dalam surah Taha ayat selepas 100, belakang sikit, Allah Subhanahu wa taala sebut, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikut hidayah aku, kata Allah, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka, dia tidak akan celaka dalam hidup. Allah Ta'ala beritahu macam tu. Ini ketetapan Al-Quran. Man ihtada fali nafsi. Siapa yang mendapat hidayah, siapa yang mencari hidayah, dia jalan-jalan hidayah, dia duduk bersama dengan hidayah, ada 4 benda Allah Ta'ala bagi. Yang pertama, fala khawfun 'alaihim. Di kalangan sebahagian para mufassirun menyebut, fala khawfun 'alaihim, tidak ada ketakutan kepada mereka, ala ma huwa at, tentang apa yang akan datang. Mereka tak takut apa yang akan berlaku ke depan, tak takut. Esok nak jadi apa? Orang yang ada hidayah, dia tahu bahawa saja esok ni adalah urusan Allah. Dalam surah Luqman ayat yang ke-34, ayat yang terakhir surah Luqman, Allah Ta'ala sebut beberapa benda yang manusia tak boleh tahu. Dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala menggunakan istilah mafatihul ghaib, kunci perkara yang ghaib. Ada 5 perkara. Kita boleh tahu, kita boleh kaji tentang cakrawala, kita boleh kaji tentang ilmu bintang, kita boleh kaji apa yang ada dalam bumi, kita boleh kaji semua benda, tapi ada 5 perkara Allah Ta'ala sembunyi daripada kita. Hang profesor ke, profesor penuh ke, profesor mak dia ke, profesor pak dia ke, mengaji PhD ke, apa ke, aku sembunyi. Hak ni kamu tak boleh kaji. Surah Luqman ayat yang terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. 1, Allah Ta'ala yang maha mengetahui bilakah akan berlakunya kiamat. Tanda ya, betul, kita boleh tahu, tapi secara tepatnya bila, Allahu a'lam. Ramai orang pekat duk kata ni Ramadan ni Jumaat akan jatuh, Jumaat 15 Ramadan akan jatuh pada hari Jumaat. Oh, maka dia adalah tanda kiamat yang besar. Itu ramai orang pekat bahas dah itu ni. Ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith, secara tepatnya bila dan di mana hujan akan turun. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah Ta'ala yang mengetahui tentang proses dalam perut ibu. Yang keempat, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Siapa pun tak tahu nak jadi apa esok. Apa yang kita akan dapat esok, siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, kita tak tahu. Ni sekarang ni 10 lebih dah. Kita tidur nanti mungkin 11 suku. Kita tidak boleh bangun ke tak boleh bangun pagi esok, kita tak tahu. Pagi esok rezeki kita apa, kita tak tahu. Malam ni kita boleh rencana nak makan apa. Mungkin malam ni kita dah persiapkan kaumuk, kita nak makan apa, biryani apa ke, kita mungkin untuk sahur nanti. Tapi mungkin Allah tak, mungkin takdirnya kita tak terkejut. Takdirnya wal'iyazubillah mungkin tengah-tengah malam ada siapa sakit dan sebagainya. Kita tak tahu sebenarnya nak jadi apa. Orang yang mendapat hidayah, orang yang benar-benar beriman, Al-Quran bagi jaminan, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikut hidayah, sunnatullah tadi sebut apa? Dia akan dapat keuntungan diri dia. Yang pertama, fala khawfun 'alaihim, dia tak ada ketakutan. Tak ada ketakutan tentang apa? Bima huwa at, tentang apa yang akan berlaku ke depan. Esok, tahun depan,
tahun depan lagi sekali, lagi 5 tahun, dia tak tahu, dia tak takut. Pasal apa? Kerana dia tahu kata semua benda itu adalah di dalam pengetahuan Allah, dan Allah Ta'ala itu tidak akan menzalimi hamba-Nya. Wala hum yahzanun. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak akan sedih ala ma huwa fat, daripada apa yang berlaku sebelum daripada ni. Mungkin kita salah, lalu kita mencari, kita pernah jadi pendosa, manusia semua para pendosa, maka kita pernah melakukan dosa, lalu kita bertaubat kepada Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku beristighfar kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Lalu kita tahu Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mencari orang yang melakukan dosa dan mereka mau bertaubat kepada Allah. Kita tidak akan bersedihan dengan masa lalu, kita tidak akan sedih dengan masa lalu. Kita pernah rugi, kita pernah tak untung dalam perniagaan, kita pernah jatuh dalam kerjaya kita dan sebagainya. Kita tidak akan sedih. Kenapa? Kerana hidayah Al-Quran kata semua perkara itu adalah ditentu takdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ihtada faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Keuntungan mengikut hidayah itu akan kita dapati, dan dia adalah untuk kepentingan diri kita sendiri di dunia ini. Iaitulah kita tidak akan disebut oleh Al-Quranul Karim, siapa yang mengikut hidayah fala khaufun alaihim, dia tak akan takut tentang apa yang akan berlaku, wala hum yahzanun, dia tak sedih dengan apa yang telah berlaku. Dia tak sedih dengan apa yang telah berlaku. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anggota keluarga, paling-paling dia akan sebut alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila mereka ditimpa dengan sebarang musibah, bukan sedih yang utama kepada mereka keyakinan, hidayah. Dia kata apa? Inna lillah, semua benda ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada hidayah. Sedih nak duduk di celah mana? Sedih atas fitrah, kehilangan orang yang tersayang, itu sekadar sedih secara fitrahnya. Tetapi untuk dia terus hidup secara bersedihan, itu bukan orang yang mendapat hidayah. Watak orang yang mendapat hidayah, dia tak takut tentang masa depan, dia tahu Allah Ta'ala susun, dan dia tak sedih kepada apa yang telah berlalu. Itu dalam Al-Baqarah. Manakala dalam surah Taha, Allah Ta'ala kata hasil kepada orang yang mendapat hidayah apa? Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikut hidayah aku, fala yadhil, dia tidak akan sesat dari segi akalnya. Akal dia tak akan jadi sesat. Orang yang ikut hidayah, dia tak akan sesat. Orang yang ikut hidayah, dia tak akan sesat. Tuan-tuan pergi kajilah mana-mana ajaran sesat sekalipun, antara punca mereka adalah mereka jauh daripada Al-Quranul Karim. Ada satu ajaran, mereka hanya hafal ayat dalam surah Taubah, ayat yang paling akhir. Ayat ni kononnya untuk jadi kuat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat ni betul, ayat suci Al-Quranul Karim, ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, surah At-Taubah. Mereka hafal ayat ni, depa kata dia akan datangkan kekuatan. Ayat-ayat yang lain depa tinggal, sesat. Adapun orang yang ikut hidayah yang tepat, fala yadhillu, dia tak akan sesat. Orang yang ikut hidayah Al-Quranul Karim, dia tidak akan sesat. Itu jaminan Allah. Dia tak akan sesat dari segi akalnya, dia tak akan sesat. Tuan-tuan tengok, ada satu ajaran nama apa, duduk di tanah suci dulu ni, lah ni macam diharam dah. Ada satu zikir dia panggil Kaabah, power Kaabah. Dia tidak ikut hidayah Al-Quran, sesat. Fala yadhillu, orang yang ikut hidayah Al-Quran, dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan hidup dalam keadaan yang celaka. Kerana Allah Ta'ala kata, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada ajaranku, maka daripada peringatanku, maka dia akan mendapat kehidupan yang celaka. Tuan-tuan, kalau kita ikut hidayah Al-Quranul Karim, kita tidak akan celaka dalam hidup.
Tidak akan celaka dalam hidup dari segi jasadinya, dari segi jasmaninya, dari segi luarannya, dari segi zahirinya, kita tidak akan celaka. Sebagai contoh dalam masalah kesihatan, Al-Quran ada ceritanya tentang Maidah, tentang perlu jaga perut dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang kita boleh jumpa dalam hidayah Al-Quran Al-Karim. Jadi sunnatullah, ketetapan yang Allah Ta'ala dah tentukan, man ihtada fali nafsih wa man dhalla fa 'alaiha. Siapa yang mengikut hidayah, maka hidayah itu adalah untuk dirinya. Wa man dhalla fa 'alaiha. Siapa yang sesat, maka kesan kesesatan itu adalah ke atas dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan, ada 4 tajuk yang kita bawa malam ni. Saya nak tutup. Sebelum saya tutup, saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok balik. Saya mula tadi dengan menyebut tentang hidayah. Hidayah ni dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut sebanyak 300 kali. Lawan kepada hidayah, kesesatan, 207 kali. Hidayah membawa makna petunjuk ke arah jalan yang benar, yang dibawa dengan penuh kasih sayang. Hidayah dalam Al-Quranul Karim membawa 4 makna. Hidayah Allah kepada petunjuk Allah kepada seluruh makhluk. Petunjuk Allah, yang kedua petunjuk Allah kepada manusia secara khusus. Yang ketiga hidayatut taufiq, hidayah kepada agama ini. Yang keempatnya hidayah kepada orang yang beriman di syurga kelak. Hidayah dengan makna petunjuk jalan di akhirat kelak. Dan kita sebut tadi ni tentang 4 sunnatullah. Sunnatullah ataupun qanun Al-Quran, itu maksudnya ketetapan Allah berkaitan dengan hidayah. Dia tidak berubah. Yang pertama, satu-satunya hidayah adalah hidayah Allah. Yang kedua, hidayah akan hanya menyinggah, dia hanya akan singgah dan menginap di dalam jantung hati orang yang mencari hidayah dan berjalan di atas jalan hidayah. Yang ketiganya, ketetapan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka untuk manusia dipaksa menerima hidayah. Dan yang keempatnya, kaedah Al-Quran ataupun kanun Al-Quran, ketetapan Al-Quran, siapa yang menerima hidayah, maka keuntungan adalah untuk dirinya. Siapa yang sesat, maka kesan kesesatan itu adalah untuk dirinya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita akan terus berada di atas hidayah. Hidayah perlu untuk terus kita cari. Hidayah perlu untuk terus kita mengkajinya. Dan Al-Quranul Karim adalah sumber kepada hidayah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Seandainya terdapat kekasaran bahasa dan kesilapan fakta, saya mohon keampunan daripada Allah dan kemaafan daripada tuan-tuan sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.